Yang kedua dia kata, para pemimpin dan pihak atasan hendaklah mengambil berat serta segera mengambil tindakan kepada masalah yang dihadapi oleh seseorang, lebih-lebih lagi berkaitan dengan soal keagamaan, melibatkan masyarakat kita murtad ke, melibatkan masyarakat kita rosak akidah ke. Bukan kerajaan dia tak ambil tahu, tapi kadang-kadang perlu ditingkatkan lagi. Dalam negara kita bagus, ada jabatan yang menguruskan soal haji dan umrah. Ada jabatan, kita sebut berjabatan lah senang, ataupun bidang-bidang dalam negara kita. Ada jabatan yang menguruskan soal zakat. Ada jabatan juga yang ambil tahu soal puasa. Ada orang puasa bulan Ramadan, ada orang tak puasa, main tangkap, main bagi nasihat. Ada juga. Tetapi belum sampai kepada peringkat yang lebih hebat, di mana ada orang jaga dari sudut semayang. Semayang ni tuan-tuan, bila sampai waktu semayang, apa salahnya kalau tiba-tiba orang buat pasar malam dekat dengan surau, dengan masjid, tiba-tiba dah masuk waktu solat, bagi arahan kepada semua peniaga-peniaga di pasar malam supaya berhenti seketika. Isya tak apa, sebab Isya waktu dia panjang. Maghrib ni waktu dia pendek. Hang lambat sikit dia kita lepas maghrib. Maka kenapa tidak boleh kita tutup saat 15 minit, tak payah lama, 15 minit. Untuk orang pi wuduk 5 minit, semayang 5 minit, bersiap jalan pi mai apa lebih kurang sikit 15 minit. Tutup saat 15 minit. Di Kelantan dia berkata, saya tengok dalam YouTube, dia mungkin tak tahu semua tempat ataupun tidak. Macam di Indonesia pun ada di beberapa tempat, bila waktu Jumaat, ada baru-baru ni daripada edar video-video, tapi tempat kita belum lagi dapat diamalkan. Bila masuk waktu solat, pegang hela, kan, tuan, waktu masuk waktu solat, tutup. Ini yang senangnya pihak pengurusan tu lah yang urus pasal malam tu. Depa ni kalau jenis orang mengaji, faham agama, depa tiba apa, pergi ambil. Kami bagi tahu lah, nanti waktu maghrib kena berhenti lah 15 minit. Dalam 15 minit tu kami buat rondaan. Kalau buka juga, maka minggu depan tapak untuk cik tak dapat. Mau buat kering-kering lagu tu lah. Barulah esok minggu depan dia menjaga ikan kering. Dah kena buat lagu tu. Siapa lagi nak buat? Tapi kita tak buat. Kesian mereka nak menjaga. Kesian kat mereka, mereka masuk neraka lagi kesian kat mereka. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Kalau dia orang bukan Islam, kita suruh dia menghormati agama Islam. Sebab dalam buku Perlembagaan Malaysia, fasa 2, muka surat nombor 2, dia kata Islam agama persekutuan tanah Melayu. Ini bermakna bumi yang kita pijak ni agama dia satu sahaja, agama Islam. Dengan tidak menafikan orang lain boleh beramal dengan agama dia masing-masing. Dia kata lagu tu statement dalam buku perlembagaan. Tuan-tuan rakyat Malaysia, tuan-tuan ada tak buku perlembagaan di rumah? Beli buka tengok. Beli buka tengok. Maka sepatutnya orang bukan Islam, bila dia mai ke tempat yang majoriti adalah orang Islam, dan kita yang meletakkan undang-undang tu, bagi tahu tak apalah nyonya lah, you tunggu saat 15 minit, you rehat-rehat lah, you makan. Dah dia tak pergi semayang. At least jadi satu dakwah orang bukan Islam. Tengok bagus orang Islam, semua berhenti pergi semayang. Tapi itulah, tengok dengan perangai orang Islam pun orang jadi meluat dan masuk Islam. Baik orang bukan Islam pun dia pun boleh semayang. Bangun pagi-pagi, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, pergi kerja. Balik petang, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, dia semayang tak sehari 2 kali sekurang-kurangnya. Kan? Kadang-kadang tengah-tengah duk kerja tu dia boleh pergi semayang lagi. Kan? Dengan cara dia lah. Orang macam ni pastinya apabila dia masuk Islam, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mu'alaf, baguslah rajin buat amal ibadat. Pasal apa? Dia sebelum masuk Islam, dia kaji tentang Islam. Dia bukan masuk Islam pasal orang Islam, tapi dia masuk Islam adalah disebabkan kerana mereka mengkaji kesempurnaan yang ada pada Islam. Ulama kata, kalau lihatlah perangai orang Islam, orang takkan masuk Islam. Tapi yang bagusnya pasal Islam ni adalah sebuah agama, maka bukan melihat kepada penganutnya
tapi melihat kepada ajaran agama itu sendiri, melihat kepada kesempurnaan, menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Walaupun majoriti yang masuk Islam di tempat kita, di tempat lain cerita lain, di tempat lain banyak masuk Islam kerana kesempurnaan Islam, di tempat kita banyak orang masuk Islam majoritinya kerana nak kahwin dengan orang perempuan Islam. Sah Islam dia, sah, tapi tak sempurna. Pasal apa tak sempurna? Pasal dia tak faham tentang Islam. Dia masuk Islam, dia pun tak semayang. Pasal apa? No, bini dia pun tak semayang. Dengan rambut kala mala, dengan mendedahkan sana, mendedahkan sini. Dia kata, weh, dalam agama aku pun tak terang macam ni masa aku duduk bukan Islam. Tengok hampa lagi dahsyat no? Fitnah tu kepada agama.